wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih hamdan yastajlibul maghrub min ridaih wa yasta'tiful makhzun min ata'ih ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه صلى الله على سيدنا محمد ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وعترته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, semua pegawai-pegawai masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta perkenannya dapat kita berada di sini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Memulakan kuliah ini oleh kerana selepas solat Jumaat tadi di masjid ini mengadakan solat hajat untuk mohon restu ilahi tentang peristiwa yang telah dan yang sedang berlaku terhadap negara kita terutamanya. Saya rasa saya mohon izin daripada para jemaah untuk berkongsi pengalaman tentang peristiwa ini, walaupun saya jauh sekali dari ahli untuk membincangkan peristiwa sebegini. Apa yang saya perhatikan sebelum ini, jangan sekali kita bertemu dengan peristiwa, sesuatu peristiwa yang tidak ada jawapan. Oleh kerana dunia kini penuh dengan kepakaran dalam bidang masing-masing, maka semuanya terurai dan terjawab dalam masa-masa yang tertentu. Tapi peristiwa yang sedang berlaku hari ini, kita masih belum dan sedang menunggu jawapan sebenarnya. Oleh itu, satu hikmah kepada kita, terutama orang Islam, orang beriman, patut kita mengambil iktibar dari peristiwa ini, bahawa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat kamalat, sempurna dan maha suci dari kekurangan. Dia berkuasa dalam semua perkara. Sebab itu saya selalu terjemahkan di sini berdasarkan kepada sebuah keterangan dari sebuah hadis. Rabbu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Rabbu itu memberi arti yang mencipta, yang menjadi dalam masa yang selama, yang memelihara. Jadi Allah itu pencipta dan penjaga dan pemelihara dengan kuasa yang mutlak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala lah. Maka berlaku perkara yang saya maksudkan, yang sedang kita alami sekarang, yang sehingga hari ini belum mendapat jawapan yang pasti. Oleh kerana itu, kita harus mengambil fikir, iktibar dalam peristiwa ini dalam beberapa perkara. Pertama, Allah memberitahu kepada kita, kamu, hei manusia, aku tidak beri ilmu kecuali sedikit sahaja. Allah memberitahu kepada kita, aku tidak beri ilmu kepada kamu kecuali sikit sahaja. Jadi walaupun ada setengah mendakwa, kita serba tahu, kita serba boleh, jemaah yang bersama saya malam ni, marilah kita turunkan ego kita bahawa kita adalah seorang hamba Allah yang sifatnya lemah dan ilmunya sikit sahaja. Walaupun setengah pihak membabit dada zaman maju, zaman canggih dan sebagainya. Jadi fa'tabiru, ambillah pengajaran, ambil iktibarlah kamu dan saya malam ni, kita semua, bahawa kita tidak banyak ilmu. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan sebuah doanya yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, rahmataka narju, rahmatmu lah yang aku tunggu-tunggu, kasih sayangmu lah yang aku tunggu-tunggu. Janganlah engkau biarkan aku sendirian tanpa petunjukmu, tanpa hidayahmu, tanpa kawalanmu, dan selesailah urusan sulitku. Tidak ada yang lain kecuali engkau jualah. Itu antara maksud sabda dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita malam ni sama-sama kita bayangkan dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatmu, kasih sayangmu, aku tunggu. Jangan biarkan aku sendirian, dan selesaikanlah urusanku, urusan kami. Ya, tidak ada yang lain selain daripada engkau. Wallahu a'lam. Itulah mukaddimah saya pada malam ini. Seterusnya, saya malam ini pula terpanggil untuk, saya berasa gembira melihat kepada jemaah bertenang penuh memberi tumpuan. Pokoknya mudah-mudahan majlis saya yang tidak seberapa ni diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta bertenang, semoga kita dirahmati Allah taala dan diberkati Allah taala. Begini ceritanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat pertama, ya, surah Anbiya ayat pertama, Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat 1. Ayat 2, ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhditsin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum, ila akhir al-ayat. Maksudnya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum
wahum fi ghaflatin mu'ridun, telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya. Allah beringat, dan saya percaya jemaah yang bersama pun telah pun beringat-ingat. Cuma untuk pengukuhan lagi, saya coba peringatkan diri saya dan para jemaah. Allah berfirman, telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya. Sedang mereka dalam kelalaian, tidak hirau tentang persediaan baginya. Siapa masa dah? Dekat dah masa, terlampau sekat masa. Kita akan bertemu dengan satu hari perhitungan. Apa yang telah kamu buat? Apa yang telah kamu gunakan dengan nikmatku? Saya suka ulang, ya. Apa yang telah kamu buat seumur anda hidup sehingga kini, dan apa yang telah engkau gunakan, nikmat yang telah aku kurniakan selama ini. Kalau boleh saya panjangkan maksudnya, sejak dari lahir ke dunia sehingga kini kita telah digugurkan oleh Allah. Allah telah menggugurkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita tanpa kita minta-minta pun. Bukan kerana kita perolehi dua mata sejak dari dulu lagi hingga sekarang, ya, yang boleh kita lihat, yang boleh kita tengok, bukan dengan permohonan kita. Itu adalah kurnia dari Allah. Kalau boleh saya tanya diri saya, mu telah buat apa dengan matamu? Kamu sedar ke tak bahawa ada orang tidak bermata? Ada orang pada mulanya bermata, boleh melihat, tapi sampai separuh jalan dia telah ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dia kata, dan anda akan ditanya tentang nikmat yang telah diterima, kepada apa digunakan. Lihatlah tubuh badan kita, dengan matanya, dengan telinganya, dengan lidahnya, sebagainya. Ada orang diambil sekaki, ada orang diambil selidah, sudah tidak boleh berkata lagi, sebagainya, ya, yang berlaku di depan mata kita setiap hari, setiap malam. Jadi di sini ingatlah bahawa hari perhitungan sudah hampir tiba. Maliki yaumiddin, di sana Allah memerintah hari kiamat. Bukan di sini saja Allah berkuasa. Hari kiamat nanti Allah akan melakukan, menghukum kita melalui keadilannya, dengan seadil-adilnya. Ya, Allah berkuasa hari kiamat, dan di sanalah kita akan dihukum mengikut keadilan Allah Ta'ala. Apa yang telah kita lakukan sepanjang hayat kita. Ya'tihim, Allah menceritakan orang-orang nakal, saya kata, orang ganas, orang sombong. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdithin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka kumpulan tu. Di sini orang kafir, wak marilah banyak-banyak mana pun peringatan, ya, wak marilah banyak-banyak mana pun peringatan.
Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu. Tuhan beritahu lepas melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka memperolok-olok, mempermainkan saja. Cerita ni cerita orang dulu. Saya ni bimbang kepada diri dan kepada kawan-kawan semualah. Bimbang. Cerita orang dulu ni habis dah. Dia mati dah ni. Kalau nak cerita ayat ni turun kepada kumpulan ni, kumpulan mati dah. Tapi ayat tetap boleh diguna. Bimbangnya takut kita ada tempias sifat ni. Wak marilah nasihat bertalu tubing, tapi dia dengar dengan telinga, dia lihat dengan mata, tetapi dalam hatinya coba memperolok-olokkan. Maknanya dengar saja, tengok saja, tidak bertindak. Takut tempias kepada kita. Sebab ya Allah ya Tuhanku, malam ni berilah kepada saya, aku, untuk berkata-kata sekadar yang saya nampak, supaya dapat dikongsikan dengan jemaah yang bersama saya. Berapa kali, sejak bila kita dengar bahawa masjid ini, bukan masjid ini saja, masjid Mim Sin Jim Dal, ejaannya masjid adalah tempat yang paling mulia sekali di atas dunia ni. Ya, kita tak usah nak cuba membodohkanlah bahawa dewan itu, dewan ini, bangunan itu endah, bermutu tinggi, berharga, bernilai mahal. Tak cerdik namanya. Orang yang beriman mesti aku dan aku inilah tempat mulia. Naik saja kita telah dinilai oleh Allah dan diberi benda oleh Allah ganjaran. Duduk saja kita diberi. Tidak ada tempat lain nak banding, nak sama dengan masjid. Kita pula sekarang, saya percaya, sedang beriktikaf. Sila iktikaf. Kepada jemaah yang terlupa tadi, sila iktikaf, jangan biarkan dia berterusan. Kita sedang beriktikaf. Tadi pun kita semayang 2 rakaat tahiyatul masjid kepada yang meriawal sikit, dan seterusnya. Kalau masih ramai yang tak kenal masjid ini tempat mulia, dan jelas bahawa seramai ni manusia di keliling ni, inilah saja yang mendapat kasih sayang Allah Ta'ala pada ketika ni. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Mari saya nak beritahu acak kali kepada jemaah, jangan berasa rendah. Kehadiran kita berada di sini, jangan berasa rendah, berasa murah. Sangat bermutu di sisi Allah. Puluhan ribu lagi orang duk menyatakan saya sibuk. Di luar sana ada orang yang sebati dia dengan masjid, ya, dia jadi ahli masjid tapi tak boleh hadir ke masjid, sedang sakit tenat. Di sana pula ribu-ribu orang dok sakit, dok apa, tapi dok berasa nak mari. Cukuplah saya cuba beritahu benda lama, ilmu budak-budak. Saya nak ulang balik kepada tuan-tuan jemaah yang bersama saya. Ramai di luar nu orang yang bercinta dengan masjid tapi tak boleh mari masjid, uzur, sakit. Ramai di luar nu yang segar boleh mari tapi tak berasa nak mari. Alasannya syaitan dalam diri ni ada, nafsu pun ada,
berbagai-bagai alasan. Ingat tuan-tuan, alasan yang kita beri melalui nafsu atau syaitan itu tidak laku di padang mahsyar. Bahkan di alam barzah mula ditolak semua alasan kita jika alasan itu tidak bersumberkan ilmu dan akal. Wallahu a'lam. Jadi poin saya malam ni nak minta semua jemaah berasa kita bertuah malam ni boleh duduk dalam masjid seketika sahaja berbanding dengan orang biar tengah jalan tu, dia mendakwa, dia sibuk. Apakah itu diperakukan? Dan malam esok juga dia sibuk, malam lusa sibuk, sehingga dia bertemu dengan masjid hari Jumaat itu pun sekadarnya sahaja. Wallahu a'lam. Saya nak sambung ni. Lahiyatan qulubuhum, dengan keadaan hati mereka leka dari memahami dan mengamalkan maksud ayat itu tadi. Leka, cuai, makna, lalai, ya, tak ambil berat dengan peringatan tadi. Habis tahun demi tahun. Sekarang kalau ditanya dalam jamaah kita, ada yang mengata berapa umur? 50, ada yang mengata 55, 60. Ingat, seburuk-buruk manusia ialah orang yang bertambah umurnya tetapi bertambah pula buruk perangainya. Dan sebaik-baik manusia orang yang bertambah umurnya tetapi bertambah pula amalnya. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kaedah untuk mendidik diri. Kalau hari ini kita berasa kebaikan kita sama dengan kemarin, dalam jawapan kaedah ini aku berdepan dengan kerugian yang sangat besar. Kalau hari ini sama dengan kemarin, aku sedang rugi. Dan jika hari ini lebih kurang daripada kemarin, al-mautu aula, mati itu lebih baik. Ini kaedah kumpulan ni. Siapa begitu dia hukum diri dia, yang menyebabkan dia laju, dia rajin, dia sedap. Dia berasa sedap duduk gini ni, telepok gini ni, telepok atas punggung dalam masjid, sedap mana ni. Sikit lagi sedar-sedar masuk waktu isyak. Allah izin gitu, InsyaAllah. Itulah yang kita cari. Sebab ada orang duduk sebetul berasa berat sehingga disifatkan bahawa orang munafik itu ketika berada dalam masjid seperti burung dalam sangkar, gelepar burung dalam sarang reban, dia gelepar sokmo. Walaupun makanan ada di sebelah, air ada di sebelah, dia tetap gelepar nak tubik. Itu sifat orang munafik ketika berada dalam masjid. Wal-iyazubillah. Senada dan seirama dengan ayat ni, maksud Rasulullah bersabda, ajjilu bit-taubah qabla al-maut wa ajjilu bis-salah qabla al-faut. Allahu Akbar. Rasulullah tak ada dah. Dia turun kepada tok guru kita, orang alim sahabat, waktu tok guru orang alim sehingga tok guru kita yang bertebaran sekarang ni suruh khabar kita. Saya pun dah lahir suti dua ni, tahu baca, dan kita pakat saya pun nak bagilah ni. Rasulullah kata segera taubat sebelum datangnya maut. Di meja ni saja kepada jemaah yang menjadi ahli tetap saya, kuliah subuh saya esok, ya, kuliah subuh saya esok, acak sangat saya ulang, al-mautu faj'atan wa bautatan. Mati itu tiba-tiba dan serta-merta. Jangan tunggu isyarat.
Sehingga di sana dikatakan berapa ramai orang yang sedang sego mego tetapi mati dengan tiba-tiba, min ghairi illatin, tak sakit apa pun. Berapa ramai orang yang terbaring menderita sakit bertahun berbulan tapi masih tak mati-mati lagi. Ingat jemaah, laki dan wanita di depan saya, kata-kata ini sungguh memberi makna kepada kita. Jadi saya ulang sekali lagi, segeralah bertaubat sebelum datang maut. Sekali lagi saya nak coba tuduh, bukan tuduh, nak coba buka rahsia kita. Jangan sombong. Semua kita, termasuk saya, ada dosa. Sama ada dosa zahir atau dosa batin. Sama ada dosa yang telah lalu atau yang sekarang. Sama ada dosa yang kita tahu atau dosa yang kita tidak tahu. Kita berdosa. Kita masih ada dosa. Tidak ada daripada umat biasa, orang biasa yang tidak berdosa. Taubatlah segera sebelum datangnya maut. Apabila sebut taubat, saya sedang mengajar di sebuah masjid sekarang berhubung dengan taubat. Dia terang di sana banyak perkara. Sebagai contoh, orang yang berumur 60 tahun, dia menerima sebidang tanah yang dulu berharga RM5,000 barangkali, sekarang telah menjadi RM300,000. Dia milik tanah tu, dia mendapat hasil tanah tu, dia duduk tanah tu sehingga sekarang. Tapi asal tanah tu bukan dia milik secara sah. Sama ada secara haram, pembahagiannya tidak betul, atau secara syubhah. Barang siapa kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi, setiap daging yang jadi daripada makan dan minum yang haram, maka nerakalah tempatnya. So, uji iman kita. Kalau kita ada barang, kita ada harta 50,000 je, misal kata, kerana atas dasar kesedaran nak taubat ni, kita kena buang harta tu. Sanggup ke tak? Kalau saya 5,000 boleh kira, 5,000 tu nak buang boleh kira. Kalau 50, 100,000, nak buang tu, tu ujian imannya. Baik, sekarang selesai. Jadi Nabi kata taubatlah segera. Wa ajilu bis salah qabla al-fawt, segeralah sembahyang sebelum luput waktu. Jadi bila masuk waktu, kita sembahyang dulu. Jangan duk baca waktu lambat lagi, awal lagi ni. Jangan duk baca, duk main awal lagi, lambat lagi, waktu panjang lagi tu. Kalau mati, sembahyang kita tinggal. Tuan-tuan tahu, kita tinggal sembahyang, dak rok nak tanggung kebajikan yang kita buat seumur hidup kita ni. Itu sembahyang. Sembahyang yang kita tinggal cara begitu, dak rok. Saya tak tahu faham tak faham, tak mampu nak tanggung kebajikan kita yang kita buat lama ni, tak rok. Tinggal sembahyang. Jadi apa pun sekali siapa masalah, terutama jemaah yang bersama saya malam ni, yang tidak muda mana saya tengok. Yang bersati tu tak muda mana dah. Okey, awang seorang dua ni je nampak muda sakit. Orang lain tak muda mana dah. Jadi jangan sama-sama lah, kita semayang lah, jangan tinggal. Masuk waktu kita semayang lah. Aku nak perhabis ke kerja, lah mini Allah nyapu-nyapu semayang. Macam saya tengok orang mari masjid hari Jumaat, 1,5 orang tu sama-sama nyapu
nyapu sama, gesek pagar sama, orang nak komak baru siapa. Hari tu dia sibuk, minggu depan dia kok, wal-iyazubillah, balik awal mari lewat semua gitu siang tu kan. Okey, ajilu bitaubah qabla al-maut, segera hayo kita bertaubat dan hayo segera kita solat sebelum luputnya waktu. Ada lagi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, Rasulullah berkhutbah hari Jumaat di satu ketika. Jabir berkata, Rasulullah berkhutbah pada hari Jumaat, ayuhan nas, hei manusia, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Dalam khutbah dia, taubatlah kamu terhadap Tuhan kamu sebelum tamutu, sebelum kamu mati. Saya tak ambuh sebelum kamu mati, sebelum kamu nak mati. Tak mati lagi. Sebab nak mati tu tak boleh dah nak taubat. Berapa ramai orang 15 hari lagi nak mati, dia tak boleh cakap dah, dia tak sedar dah. Jangan mati nak mati, jangan mati nak mati pun tak boleh dah taubat. Bila tubuh ilaman ni tika segar ni dan sakit, tak boleh taubat-taubat dah, ingat ke taubat dah. Itulah nampaknya hak gigi dah tu. Jadi kita segar ni lah nak taubat. Ya, satu, badiru, ya Rasulullah dalam khutbah dia, badiru bil a'mali salihah, berebutlah, berlombalah, segeralah buat ibadat. Bila sebut ibadat, saya kok ada ni orang depan ni tahu sangat 8 perkara nak buat. Kelas kita orang tua ni, kau tak boleh buat 8 perkara ni secakap nyombong tu. Rasa duk royak lah ngaji rinu ngaji sini, tak ada benda pun. Duk royak kitab tu kitab ni. Buat 8 perkara ni mudah, senang, kecil, tapi besar. Allah berinya besar. Yang pertama sekali, yang kita duk gaduh-gaduh ni, kita nak buat benda yang kita tahu. Hak tak tahu tolak. Kita nak buat benda yang kita tahu. Yang kita duk risau ni, benda yang kita tahu kita tak boleh buat lagi. Wal-iyazubillah, boleh buat pula, salah pula. Itulah saya cakap akak suara sekat ni, jangan berasa hati lah, berasa tu sangat. Berapa banyak benda molek yang kita tahu tak boleh buat lagi. Setelah duk ngaji-ngaji boleh buat, tapi salah pula. Tak masuk ngaji tu. Minta maaf muslimin-muslimat yang bersama saya. Saya malam ni turun rumah tadi pun ajak orang rumah, mari kita pergi, hamba nak kongsi dengan orang-orang yang bersayang ni semua ni, nak khabar benda yang mereka tahu dah. 8 perkara. Kalau tuan-tuan boleh igak saya ni, tambah janji dengan diri, insya-Allah tuan-tuan akan mendapat benda lain daripada Allah, iaitu memudahkan buat benda yang kita payah, kata payah selama ni. Satu, Allahumma salli ala Muhammad, semayang jemaah, tak boleh tinggal. Kelas kita tak boleh tak tinggal. Ada je meh dan 3 hari tak tinggal, lepas tu hari yang keempat ada sakau. Jadi maksud saya, kita berazam secara qat'i, secara putus bulat hati kita tak mau tinggal dengan izin Allah Ta'ala. Tiba-tiba tinggal juga,
tapi berasa dalam hati, Allahu Akbar, tinggal aku dok dang aku hatu. Orang mula tu mula bunga dah imang tu. Kalau tinggal 2 minggu dak jemaah sekali, 10 hari dak jemaah sekali, dak berasa apa-apa, dia mula bulu dengan benda lain tu. Selaput hati kita telah diselaputi dengan benda-benda yang melindungkan nur hidayah. Jemaah, Allahu Akbar, masjid ni masjid kerajaan. Kalau masjid dok kerajaan, wasa nak panjang setengah jam malam ni. Nampak jemaah balik je dengan saya. Tapi tak boleh lah, kerajaan dia ada peraturan display. Kok masa itu putih ya, lapang nak cukup lapang ni. Bilang aja. Semayang jemaah, semayang sunat rawatib yang muakkadah. Tadi sebelum garik tu dak muakkadah, selepas. Sikit lagi sebelum isyak dak muakkadah, selepas. Selepas maghrib, selepas isyak, selepas zuhur, sebelum zuhur, sebelum subuh. Itu yang muakkadah. Hak ni tak mau tinggal. Bukan hak lain dak apa tinggal, hak dak muakkadah tak mau tinggal, tapi hak ni nak ajar dulu. Biar lekat alik, tak mau tinggal hak ni. Bayang jemaah, semayang sunat rawatib, semayang witir. Jangan beri jadi orang tak cerdik. Bulan Ramadan je temu witir. Bulan Ramadan je temu witir. Lepas tu tak jumpa-jumpa dengan witir. Lepas mana pergi witir? Kalau terawih mana sabarlah. Dia tak ada bulan lain. Witir ada sepanjang tahun. Mengapa bulan Ramadan je mengada sangat berwitir? Tu parah sikit tu, marah sayang. Siapa gitu sekali lepa kita, tak pernah semayang witir. Kata sajalah semayang witir. Dan selagi semayang duha. Allah tengah sibuk kerja, orang pejabat ambil masa sebentar, ambil semayang pukul 9 tu, Allah 2 rakaat je. Dah buat 8, 7, 8 duk tanya berapa rakaat ustaz, ayat apa nak baca. Allahu Akbar waladhdallin, doa pokok sujud jadi duha tu. Apa doa pula, Allahumma inna duha duhaaka wa in kana katsiran wa in kana qalilan fakatsiru wa in kana ba'idan faqarib. Jika jauh wa dekat, jika duk talangi wa turun, jika duk bumi wa naik, doa dia tu. Tak payah baca benda-benda pun, ya Allah ya Tuhan, aku berilah aku ikat benda apa yang patut, mu amat mengetahui. Semayang duha, baca Quran, jangan baca Yasin saja. Nunggu tinggi ngajinya, baca Yasin bagus. Jangan baca Yasin saja, surah-surah lain pun molek sangat juga. Baca Quran yang malang. Sedekah saya 3 mat. Apa dah ikut ke lapang? Jalin dah ikut ke? Jadi ada ikut lapang, buat hak mana tu dulu. Tapi lapanglah sedekah, baca Quran, sedekah, puasa Senin Khamis. Tak boleh Senin Khamis 3 hari sebulan. Allah sedar kita kalau tak boleh buat ni, sedar umur 50 tahun. Mu buat benda apa? Mu buat benda apa? Puasa 3 hari sebulan tak boleh. Mung kata gitu. Mung ni jari boleh ni. Mung ni mu buat benda apa? Mu nak pergi ke mana? Mung ni dari mana? Duduk mana? Nak pergi ke mana? Mung ni mung. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam banyak. Wallahu a'lam.